Selepas rompakan jongkong emas LTA Subang, kisah geng mamak. Selepas kejadian rompakan jongkong emas di LTA Subang berlaku, pihak polis gagal mengenal pasti kumpulan penjenayah yang terlibat. Siasatan lanjut menzahirkan kumpulan ini pernah ditangkap berdasarkan modus operandinya. Setelah dikenal pasti, pihak polis melancarkan gerakan memburu. Namun polis menyedari geng ini sangat licik dan teratur dalam pergerakannya. Geng ini juga tidak meninggalkan apa-apa petunjuk dan sangat cekap dalam menghapuskan bukti. Pemburuan pihak polis diketuai oleh adik-beradik Anan. Ikuti kupasan selanjutnya. Setelah melakukan rompakan di LTA Subang, geng mamak menuju ke Pulau Pinang. Mereka mempunyai sebuah safe house yang terletak di kawasan Batu Feringgi. Di situ mereka mula meleburkan jongkong-jongkong emas rompakan bagi menghilangkan nombor siri. Setelah itu, mereka menjual kepada pembeli yang telah berunding sebelum ini. Pihak polis telah mendapat maklumat mengenai safe house geng mamak di Pulau Pinang. Polis telah melakukan intipan selama 3 hari, tetapi tidak ada pergerakan keluar masuk yang berlaku. Setelah itu, Amidun mengambil keputusan untuk menyerbu rumah itu. Polis menjumpai pembalut jongkong emas yang dipercayai dari rompakan di Subang. Mereka percaya geng ini sudah meleburkan jongkong emas untuk menghilangkan nombor siri dan tidak akan kembali lagi ke safe house ini. Amidun kembali ke Kuala Lumpur dan meneruskan siasatan. Di tengah-tengah pemburuan geng ini, polis dikejutkan dengan satu rompakan yang menggunakan modus operandi yang serupa berlaku di sebuah gudang. Ternyata geng mamak sekali lagi membuat onar. Beberapa bulan kemudian, polis berjaya menangkap Roslan di Pulau Pinang. Sewaktu Roslan ditangkap, polis menemui radio receiver yang digunakan Roslan untuk memintas dan mendengar frekuensi radio polis. Ketika siasatan, Amidun menyifatkan Roslan sebagai angkuh dan mempunyai tahap keyakinan yang tinggi. Roslan yakin dia akan terlepas dari hukuman berat seperti sebelum ini. Dari siasatan itu, mereka mendapat maklumat mengenai keberadaan Muhammad Yusof dan berjaya menangkapnya. Sekarang, polis telah menangkap Roslan Abu Bakar dan Muhammad Yusof. 2 bulan kemudian, polis dapat menangkap kira-kira 20 orang lagi ahli geng ini, tidak termasuk Muhammad Sharif. Polis juga menemui ketulan-ketulan emas seberat 3 kilogram. Polis percaya ketulan-ketulan emas ini adalah jongkong emas yang dicairkan dalam rompakan di Subang. Pihak polis melengkapkan siasatan dan menyerahkan kepada pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Di mahkamah, pihak pendakwa turut mengemukakan ketulan-ketulan emas yang disita sebagai bahan bukti. Pada kali ini, geng mamak mendapatkan hikmat peguam terkenal, Datuk Kumarendran, untuk mewakili mereka. Datuk Kumarendran mula mencabar bahan bukti dan saksi-saksi yang dikemukakan oleh pihak pendakwa. Masalah bermula apabila pengawal di tempat kejadian gagal mengecam keberadaan tertuduh ketika kejadian. Selain itu, ketiadaan cap jari juga melemahkan pendakwaan. Pemilik jongkong emas dan pihak insurans juga gagal mengesahkan bahawa ketulan-ketulan emas yang dikemukakan sebagai bahan bukti adalah milik mereka kerana tiada nombor siri. Ketika perbicaraan nampak berat sebelah dan menyebelahi geng ini, pihak pendakwa mengemukakan seorang saksi terakhir. Dia adalah salah seorang ahli geng ini yang terlibat dalam rompakan dan bersetuju menjadi saksi pendakwaan. Ketika perbicaraan berlangsung, saksi utama pihak pendakwa tiba-tiba hilang secara misteri. Ini menyebabkan hakim terpaksa membebaskan semua geng ini, tetapi kes ini masih boleh didakwa jika ada bukti atau saksi utama ditemui. Sekian, terima kasih.